Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan keizinan untuk saya berada di hadapan tuan-tuan untuk saya melakukan satu bedahan buku ataupun bedahan buku yang ia merupakan satu pertandingan yang saya sertai, dan bagi saya ini sangat bermanfaat. Dan atas sebab itu saya ingin, insyaAllah pada petang ini saya akan membedah satu buku yang bertajuk Legasi Pejuang 2. Buku ini adalah buku kedua yang ditulis oleh saudara Arman Jazi. Arman Jazi ini buku novel yang kedua. Buku novel yang pertama, sayangnya saya tidak ada rezeki untuk membaca yang pertama. Bahkan yang novel yang kedua ni pun saya beli ketika Big Bad Wolf di UNP Gambang. Kemudian rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang buku ini, buku yang Legasi Pejuang. Buku ini mengandungi 511 muka surat. Kemudian dia juga berkenaan dengan titisan darah di pedang samurai, pedang samurai ini. Jadi berkenaan dengan buku ini, dia ada beberapa kita katakan sebagai individu ataupun watak penting di dalam buku ini. Antaranya iaitu Muaz. Muaz, kalau dalam buku ini kita akan lihat dia ada pelbagai nama mengikut situasi tempat. Kerana kisah buku ini yang dalam novel ini, dalam buku ini sangat menarik untuk kita sebagai seorang yang mahu belajar, mahu mengetahui tentang bagaimana untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap perjuangan Islam. Di samping untuk kita perjuangan dalam belajar mana-mana ilmu sekalipun. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Ta'ala, berkenaan dengan buku ini ada watak selain pada Muaz. Dalam selain pada nama Muaz, nama lain beliau dalam buku ini ialah Ken Koromoto, ataupun nama sebenar dia ialah Khairi. Yang ini beliau anak kepada Said Fahim. Said Fahim ni dalam akhir buku kita akan jumpa ayahnya berperanan dalam novel ini sebagai, kita panggil sebagai The Cleaner, ataupun nama sebenar dia adalah Said Fahim, tapi dalam orang Arab mereka memanggil sebagai Shiraz. Kemudian selain pada Muaz, watak utama yang kedua utama, biasa hero mesti akan ada heroin. So heroin dalam cerita ini ialah Catherine. Catherine ni, saya cerita sikit latar belakang tentang buku ini. Yang pertama sekali, buku ini adalah terbitan Karangkraft, grup Karangkraft. Satu grup yang buku penerbitan yang saya rasa ramai kenal penerbitan ini. Di samping itu, buku ini juga kita katakan sebagai satu bentuk aksi. Jadi dalam buku ni juga, itu yang pertama. Yang kedua, buku ini menampilkan watak-watak, menampilkan nama-nama yang ada yang dekat sama dan ada yang sangat-sangat kita kata dia mirip-mirip lah. Contohnya lah, dalam buku ini diceritakan juga berkenaan dengan nama Hamas. Dia disebutlah Syekh Ahmad Yasin. Kalau kita kenal Syekh Ahmad Yasin yang pengasas yang antara tokoh-tokoh besar dalam Hamas juga. Kemudian nama lain yang ada dalam ni, selain pada tu dia ada watak-watak lain yang jahat seperti Copper Black. Beliau ni pengarah CIA. Before that, sebelum tu orang lain. Ketika buku yang pertama, Legasi Pejuang yang pertama, diceritakanlah dalam buku ni juga. Sikit sebanyak buku pertama adalah yang Muaz ni berjaya menceroboh masuk CIA punya pejabat. And then selain pada tu, watak yang kita antara yang jahat juga adalah The Kaiser. Kaiser ni nama sebenarnya Menahem Griemann. Menahem Griemann dia ada konflik dengan ayah Muaz. Ayah Muaz sebenarnya adalah Said Fahim. And then selain pada tu ada konflik menyebabkan Muaz terjebak sama. And then atas dasar keselamatan masa dulu lah, ayah dia hantar Muaz ni ke tempat lain, tapi sempat diculik oleh si yang jahat ni. And then yang jahat ni pula rupanya dia menyamar sebagai salah seorang ketua pertubuhan Islam yang kita tahu yang mendidik Muaz. Muaz ni sebab antara aspek-aspek penting lah. Sebab masa Muaz dulu, Muaz menyertai yang tentera. Muaz menyertai satu pertubuhan jihad ul Islam. Dia sebab buku ni dia ada tampilkan pertubuhan-pertubuhan yang nama dia macam tak ada, nama dia tiada, tapi ialah sebagai satu penyedap ada sebuah novel yang kata satu novel yang cukup aksi, nampak tebal dia tu.
Memang seronok, bacalah. Kemudian antara poin-poin penting yang didapati pada novel ini, yang pertama sekali mengajar kita tentang semangat untuk berjuang, sama ada dalam konteks untuk menuntut ilmu dan juga berjuang untuk kita melawan kebajikan-kebajikan yang berlaku dalam masyarakat kita. And then secondly, buku ini mengajar juga tentang kita perlu berstrategi, bagaimana kita menyusun kehidupan kita, bagaimana kita menyusun kita punya pemikiran kita supaya menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Nasihat kepada diri saya sendiri, sebab bagi saya buku ni memang cukup memberi motivasi pada diri kita sendiri, diri saya sendiri. And then yang ketiga, pentingnya untuk kita mempunyai rakan-rakan yang boleh membantu kita untuk bergerak dalam pertubuhan Islam, yang boleh menyebabkan kita bergerak dalam menegakkan syiar Islam. Bahkan Muaz ada seorang pemimpin yang bernama Sa'ad Barmaki. Sa'ad Barmaki ni dia bertugas dalam buku ni diceritakan bahawa Sa'ad Barmaki ni bertugas di kedutaan Amerika Syarikat. Kedutaan Amerika Syarikat di Lebanon. Dan juga dalam buku ini juga menyatakan kepada kita penting untuk kita mencari satu asas yang kukuh dalam kita mengembangkan kita punya kemahiran kita dalam sesuatu benda itu. So saya nasihatkan kepada rakan-rakan yang mengikuti benda ini, yang lihat sampai habis benda ni, isilah masa dengan sebaik mungkin dalam langkah kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita berada di rumah, sebagaimana saya sekarang ni, saya berada di beranda rumah. Okay, masih dalam rumah saya lagi. Tapi once kita kata isi masa dengan sebaik mungkin, penuhkan dengan bahan bacaan. Bahkan buku ni pun saya baca tidak lama, kita dalam 5 hari tu dah habis. Okay, 5 hari tu kita dah habiskan bahan bacaan buku ni. Okay, rasanya itu sahaja. Buku ni saya start baca daripada 19 hari bulan, aku dah habis 5 hari selepas itu. Itu pun bukan fully 5 days, tapi sedikit sebanyak. Tapi kita katakan sebagai buku ni, okay, buku yang Legasi Pejuang 2 ni, dia menampilkan tempat-tempat yang seperti Jepun, seperti France, okay, Perancis. And then kita dapat, kalau jenis siapa yang suka untuk membayangkan tempat-tempat sebegitu, memang cukup menarik, cukup tertarik untuk rakan-rakan yang ada masa untuk mencari buku ni dan baca. Okey, rasanya itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.